Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ini kita nak sambung 5.2.2. Okey, apakah hubungan di antara keserupaan dan juga pembesaran dan bagaimana nak memerihalkan pembesaran. Okey. So kita dah buat kemarin apa yang dimaksudkan dengan keserupaan. Okey, kamu ingat? Kamu dah buat ke belum? Okey, so kalau keserupaan ni dia mesti semua sudut sepadan adalah sama, semua nisbah sisi sepadan adalah sama. Okey, dua benda ni kenalah. Okey, so ini yang cikgu suruh kamu buat, nombor 1, latihan 1 dan juga latihan 2. Okey, so kita nak sambung 5.2.2 untuk latihan 3. Nombor 3, latihan 3 ni. A, B, C, D. Kamu boleh rujuk buku teks, muka surat 138, 140. Cikgu nak kamu lengkapkan tempat kosong. Okey. So, yang ini dia hak ni lah juga sebenarnya. Okey, tapi cikgu nak kamu isi sendiri tempat kosong. Okey, so standard pembelajaran membuat berkaitan antara keserupaan dengan pembesaran dan seterusnya memerihalkan pembesaran menggunakan perwakilan. Okey, macam mana nak buat perwakilan? So dekat sini ada mobilisasi minda 4 ni. Kamu bolehlah try nak try. Okey, cikgu nak simpulkan terus. Okey. So pembesaran ni, ni latihan kamu tadi itulah. Okey, pembesaran daripada aktiviti atas tadi. Suatu transformasi. Sebelum ni pun kamu dah belajar transformasi masa tingkatan 3 kalau tak salah cikgu. Okey. So suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak, bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Maksudnya nisbah tu tak berubah lah. Okey. Malar tetap. Okey, titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran. Di mana? Ni, pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran di sini. Okey, dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Okey, so macam mana nak cari faktor skala? Okey, kalau kamu tengok gambar rajah ni, boleh nampak kan? Okey, gambar rajah ni, image, sini image. Okey, sini objek. So, dia bermula daripada pembesaran ni. Bermula daripada sini. Okey. Dia macam kita pancarkan. Dia jadi besar kan kalau kita tengok. Kalau kita suluh lampu. Okey. Kalau makin jauh kita nampak bayang lagi besar kan. Okey. Itu contohlah. Macam mana nak cari ni? Okey, dia ada 2 faktor skala. Macam mana nak cari faktor skala? Okey, secara umumnya faktor skala bagi suatu pembesaran, dia ada 2 kaedah nak tentukan. Yang pertama, jarak titik sepadan image dari P, jarak titik objek dari P. Okey, maksudnya image ni, ni jarak image. Ni jarak image. Ni jarak image. Yang biru ni. Okey. Yang merah ni adalah jarak objek. Ambil yang sepadan lah. Kalau kamu ambil yang horizontal ni, yang lagi satu pun kena ambil horizontal. So, yang biru ni adalah jarak image dari titik P. Yang merah ni adalah jarak objek dari titik P. Okey, boleh nampak? Okey, image bahagi dengan objek. Macam dululah kamu belajar masa tingkatan 3, skala. Okey, dulu skala. Yang ni faktor skala. Okey, skala. Ukuran image bahagi dengan ukuran objek. So, yang ni jarak image bahagi dengan jarak objek. Sama, lebih kurang sahaja. Okey, ataupun lagi satu kaedah. Panjang sisi sepadan image bahagi dengan panjang sisi objek. Contoh kita ambil panjang sisi objek yang ni.
Contohlah. Okey, kita ambil yang ni. Yang ini untuk panjang sisi objek. Panjang sisi image yang warna biru ni. Kita kena ambil sisi yang sepadan lah. Jangan satu melintang, satu menegak. Yang merah ni kita ambil melintang, biru ni kita ambil yang menegak pula kan. Okey, yang pink ni kita ambil menegak pula. Okey. Kena ambil yang sepadan. Itu cara nak cari faktor skala lah. Kalau macam ni dia tulis, ni maksudnya dari P ke A, koma kat atas ni. Ni maksudnya apa? Ada A apostrophe kat sini. Ni maksudnya image lah. So, P ke sini adalah jarak image. Yang bawah ni bahagi dengan jarak objek. Ini jarak objek. Okey. Yang ini jarak image dari P. Yang ini jarak objek dari P. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Ini cikgu nak kamu perhatikan. Okey, boleh tengok buku teks ataupun modul yang cikgu bagi pada kamu. Okey, kalau kita nak hafal memang payahlah nak ingat ni kan. Okey, so kamu sebenarnya kena tahu dan kena hafal. Okey, kalau faktor skala K lebih besar daripada 1. Okey, faktor skala K lebih besar daripada 1. Kamu akan dapat image lebih besar daripada objek. Okey, image besar daripada objek. Tengok ni, image dia besar daripada objek. Okey, lepas tu dia berada di sebelah yang sama dengan objek. Nampak tak? Dua-dua duduk sini. So, cikgu bagi secara ni lah, secara kesimpulan dia, kamu boleh baca nanti. Untuk K dari lebih besar daripada sifar sampai lebih besar daripada sifar lah. Nampak tak ni yang cikgu highlight warna 3 ni? Okey, lebih besar daripada sifar ni. Yang ni K lebih besar daripada sifar. Kalau kamu tengok objek, image dia, semua sebelah sini. Sebelah dengan objek. Okey. Semua image dia sebelah dengan objek. Okey. Dan kalau kamu tengok, okey, K kecil, lebih kecil daripada sifar. K lebih kecil daripada sifar. Satu pula. K lebih kecil daripada sifar. Okey. Okey, yang ni yang belah bawah ni lebih kecil daripada sifar. Satu lagi. Okey, lebih kecil daripada sifar. Okey. Berada di sebelah, bertentangan dengan objek. Nampak tak? Objek sebelah sini. Image semua di sebelah sini. Tu cara kamu nak ingat lah. Okey. Tu cara kamu nak ingat. Okey, lagi satu. Kamu boleh guna... Okey, tak boleh nak tulis kat sini. Sekejap. Okey, sambil-sambil kamu rujuk kamu punya buku. Okey, cikgu pergi dekat modul. Okey. So, yang ni kamu punya ni. Modul. Okey, cara nak ingat. Kamu lukis satu garis. Kita macam nak buat timeline. Okey, ini sifar, ini 1, ini negatif 1. Okey, tengok betul-betul nah. Yang tadi cikgu kata A sampai C ni lebih besar daripada sifar, semua objek di sebelah kanan kan. Objek semua, bukan semua objek di sebelah kanan, objek berada di sebelah, image berada di sebelah objek. Okey, so kalau K sama dengan 1, ni K lebih besar daripada 1, kamu akan dapat image lebih besar. Okey. K sama dengan 1. K sama dengan 1, cikgu tulis kat bawah ni. K sama dengan 1. Maksudnya apa? Samalah. Sama saiz. Ni, sama saiz.
Tapi kalau dia duduk di antara 0 dan 1, terlajak. 0 dan 1, kamu akan dapat saiz yang lebih kecil. Okey? Itu untuk positif. Kalau negatif pun sama. 0 ke -1, kamu akan dapat kecil. 0, -1 ke 0 dapat lebih kecil. Okey? Lepas tu, K sama dengan -1. Sebab tu cikgu buka kat bawah ni, cikgu tanda bulat hitam ni. Sama saiz. Tapi bezanya apa? Dia akan duduk bertentangan dengan image. Okey, ini objek, image dia duduk sebelah sini walaupun dia sama saiz. Tapi kalau K sama dengan 1, dia akan duduk pada sebelah yang sama. Okey, lepas tu kalau K lebih kecil daripada sini, maksudnya ke sini, dia akan dapat image yang lebih besar. So, pada cikgu, kamu baca ni dan kamu cuba lukis balik. Kalau kamu dapat lukis balik timeline ni, insyaAllah kamu boleh hafal lah. Okey, maksudnya kamu faham lah tu. Okey, ni sebelah sini besar. Okey, yang ini besar. Maksudnya -1 sebelah-sebelah dia besar. Nampak tak? Beza dia tu. Okey. Sini besar. Sini besar. Yang duduk tengah-tengah ni kecil. Maksudnya image lebih kecil. Okey. Tapi yang sama dengan 1 atau sama dengan -1, dia adalah sama besar. Image adalah sama besar dengan objek. Okey. So, tengok latihan 4. So, kamu kena buat dua benda lah. Satu, latihan 3. Boleh rujuk muka surat 138 sampai 140, 140. Okey, untuk latihan 4. Okey, latihan 4. Diberi R. Okey, ialah image bagi objek A perihalkan pembesaran. Okey, bila nak kata perihalkan pembesaran, kamu kena tahu P dia tu di mana. Okey. So, kalau dalam buku teks, soalan ni pada buku teks, tapi P dia tu tak ada. Tapi cikgu bagi siap-siap dah P dekat kamu. Kamu tentukan sahaja dia punya koordinat. Okey. So, macam mana nak cari faktor skala? Faktor skala adalah image bahagi dengan objek. So, katalah cikgu ambil image dia. Okey, ni R adalah image kan? So, kita pun kira 1. Kita ambil panjang ni. Okey. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. Kemudian objek dia yang sepadan. 2. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi, faktor skala dia 3. Pusat, kita tengoklah koordinat pusat dia dekat mana. Okey, ni koordinat pusat dia. Okey. So, 1, 2, 3, 4. Skala dia negatif, koordinat dia negatif 4, 4. So, ini adalah perihalan dia. Macam mana kita nak memerihalkan dia tu? R, ada koma kat atas ni, ialah image bagi R di bawah pembesaran pada pusat apa? Dengan faktor skala, faktor FAK nah. Faktor skala 3. Kena tulislah. Dua benda ni kena ada. Okey. Faktor skala dan juga dia punya pusat pembesaran. Okey, contoh B. Contoh B, okey, kita yang merah ni adalah dia punya image. So, yang kecil ni dia punya objek. Image bahagi objek. Cikgu bubuh siap-siap dah kat kamu. Okey, image. Katalah cikgu ambil yang ni. Kamu boleh ambil yang panjang. Okey, cikgu ambil. Kita nak senang, kita ambil menegak ataupun melintang. Menegak kena ambil macam ni lah. Ni, yang ni. Okey, ataupun melintang. So, kata cikgu ambil yang atas ni. Yang melintang yang atas. Sebab nombor dia lebih kecil kan. So, senang sikit kita nak kira. So, image dia 1, 2, 3, 4. 4 objek. 1, 2. Okey, 4 bahagi 2. 2. Okey, pusat dia. Ni pusat dia. Okey, 5. So, sini 6.
6. Okay. P ni 6 negatif 5. X dulu baru Y. Okay. So R ialah imej bagi R di bawah pembesaran pada pusat 6 negatif 5 tutup kurungan mesti ada kurungan, mesti ada koma dengan faktor skala 2. Okay. C pun sama. Okay, kamu boleh ambil, cikgu tak tunjuk lah, habis kamu cuba jawab lah. Cikgu tunjuk sikit-sikit je. Okay, ni kamu boleh ambil sama ada pakai yang ni. Yang ni dengan yang ni lah. Okay, yang sepadan. Ini image. Okay, yang ini pula adalah objek. Okay, so senang kita ambil yang ni je lah. Alright. Lepas tu, tengok pusat dia berapa. Kalau kamu, kalau dia tak bagi pusat, macam mana kita nak tentukan pusat dia? Kamu ambil pembaris. Dia sebenarnya, ni cikgu tak pakai pembaris lah ni. Dia gitu. Dia bertemu, dia bila kita panjangkan tu, kamu sambungkan dia punya titik yang sepadan tu, kamu akan dapat ni. Dia punya pusat lah sebenarnya. Okey. Saya cikgu padam. Okey, katalah cikgu ambil ni. Cikgu tak ada pembaris ni. Kononnya macam tu lah. Allah saya ingat. Okey. Tak kena, dia kena titik. Dia akan bertembung lah. Kita garis bagi kena sini. Bagi kena sini, Allah saya ingat. Dia, okey, kamu buatlah guna pembaris elok. So, dia akan bertembung dekat P sinilah sebenarnya. Okey. Buat try tengok kamu dapat tak dekat P yang cikgu bagi tu. Okey. Sambungkan titik dan titik. Jangan sambungkan dari P. Sambungkan dari ni. Dari bucu. Tengok dekat mana nanti dia bertembung. Dia bersilang kat mana. Okey. So, yang ni pun sama. Jangan salah ambil dia punya ni. Kalau kita tengok ni, dia mesti negatif lah ni. Sebab imej dia berada di sebelah yang lagi satu kan berlawanan, bertentangan dengan dia. Okey. So, kamu kena ambil yang sepadan. Boleh ambil yang ini dan ini. Okey. Masukkan dalam ni saja. Okey, tu saja. So, latihan, tolong lengkapkan latihan 3 dan juga latihan 4. Tangkap gambar bagi dekat cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum.